Alhamdulillah pagi-pagi ke Perigi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Auda masih lagi menyaksikan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Dan hari ini Auda kami akan terus cuba untuk menginspirasikan bis kita semua, penonton setia peminat Rampai Pagi dengan segmen yang rasanya memang mempunyai pengikut dan peminatnya tersendiri. Segmen Khazanah Cendekiawan Islam ni, Nisa. Betul sekali. Kita akan bersama dengan tetamu kita ni, itu narasumber kita ni, Nurdiana Rashkina Rono binti Abdullah, pegawai pameran iReady, bersama dengan Izzah Hakimah binti Haji Ramli, pegawai pameran iReady. Dan kita teruskan saja ya, Dini. Kita teruskan saja menyapa keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami daripada Rampai Pagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih, ribuan terima kasih pada kedua-dua narasumber kita di hari ini, penonton, kerana datang berkesudian untuk menyerikan dengan Rampai Pagi untuk tadi sama-sama hari ini memberikan ya kepada penonton Rampai Pagi mengenai dengan Mushaf Nurul Iman. Jadi Nisa, apa kata Nisa mulakan wawancara kita hari ini, Nisa? Silakan. Alhamdulillah, kalau sihat kita teruskan saja ya. Jadi soalan pertama ini kita akan tujukan kepada Puan Izzah ya. Iaitu Galeri Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah merupakan tempat yang banyak mempamerkan bermacam-macam jenis koleksi artifak. Jadi bolehkah Puan menerangkan sedikit sebanyak tentang jenis-jenis artifak yang terdapat di dalam koleksi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya melalui Rampai Pagi di atas peluang yang diberikan hari ini. InsyaAllah kami dari bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi, hari ini kami akan mengongsikanlah sedikit sebanyak tentang jenis-jenis bahan artifak yang terdapat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Jadi sememangnya peranan Balai Khazanah Islam sendiri dalam mengumpul dan memelihara, mengkaji dan menyebarkan mengenai khazanah ilmu untuk kemajuan Islam dan umatnya, yang mana ini adalah selaras dengan titah ke bawah dunia yang maha mulia untuk menjadikan Balai Khazanah Islam ini sebagai satu pusat warisan ilmu. Jadi bahan artifak yang terdapat di Balai Khazanah Islam ini adalah sememangnya koleksi peribadi ke bawah dunia yang maha mulia sendiri dan merupakan pesambah kepada ke bawah dunia yang maha mulia lah. Jadi sekarang ini di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah mempunyai sebanyak 9 galeri, yang mana setiap galeri itu mempamerkan bermacam-macam jenis bahan, antaranya bahan tekstil, seramik, bahan logam, bahan kayu, bahan fosil, bahan kulit, bahan kertas. Jadi yang bahan kertas ini di antaranya adalah mushaf dan manuskrip, yang mana keseluruhannya sekarang ini dalam koleksi Balai Khazanah Islam terdapat sebanyak 1,594 buah mushaf dan manuskrip lah. Jadi dalam koleksi mushaf ini juga kami terdapat bermacam-macam mushaf yang dalam bermacam-macam reka bentuk dan ukuran lah. Ada yang bersaiz besar, ada yang bersaiz kecil, dan ianya juga ditulis dan dihasilkan di atas kertas. Ada juga yang dihasilkan di atas batu marmar, dan juga ada yang dihasilkan di atas kayu dan lain-lain lah. Yang mana ini memang menunjukkan kehebatan dan kesenian Islam lah sampai masa kini. Alhamdulillah. Jadi kalau dapat dikongsikan ni, kalau Tani lihat daripada perkongsian Puan dari Puan Izzah, sebenarnya dinyatakan kalau Tani lihat dari segi jumlah manuskrip mushaf dan manuskrip yang terdapat di Balai Khazanah terdapat sebanyak 1,594. Jadi saya merasakan Balai Khazanah ini bukan hanya merupakan keistimewaannya bukan hanya dari segi nilai estetikanya sahaja, keindahan bangunan dan juga taman yang terdapat di sana, tapi juga dari segi boleh jadikan sebagai satu medium ataupun tempat gedung ilmu untuk menimba ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh berbalik semula kepada Puan Izzah, barangkali tadi ada dikongsikan mushaf dan manuskrip adalah di antara koleksi bahan kertas yang terdapat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah yang berjumlah tertinggi. Jadi kalau boleh ditanyakan Joan ni, apakah mushaf yang paling istimewa di antara koleksi-koleksi tersebut ni, Puan? Jadi di antara salah satu koleksi mushaf yang menjadi tumpuan dan tarikan para pengunjung ke Balai Khazanah Islam adalah salah satunya Mushaf Nurul Iman, yang mana sekarang ini seperti yang dipaparkan di dalam gambar, sekarang ini ia dipamerkan di ruang legar Balai Khazanah Islam di hadapan pintu masuk galeri 1,
yang mana juga Mushaf Nurul Iman ini adalah salah satu mushaf yang berukuran saiz besar lah, yang mana beratnya dalam 255 kg dan panjangnya 145 cm dan lebarnya dalam 95 cm. Dan Mushaf Nurul Iman ini juga mengandungi 604 muka surat lah. Jadi kenapa Mushaf Nurul Iman ini istimewa? Ianya adalah kerana ianya diberi nama sendiri oleh Mushaf Nurul Iman itu diberi nama sendiri oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan Brunei sendiri, dan ianya merupakan pesambah kepada ke bawah dunia Yang Maha Mulia dari rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam bersempena dengan ulang tahun baginda yang ke-60 tahun, iaitu pada tahun 2006 Masihi dalam majlis kesyukuran di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Jadi kenapa Mushaf Nurul Iman ini dijadikan pesambah adalah ianya kerana bertujuan untuk sebagai tanda kasih rakyatlah kepada ke bawah dunia Yang Maha Mulia yang mencintai Al-Quran dan sentiasa berusaha dalam melahirkan generasi celik Al-Quran, dan selain itu juga dengan disembahkan Al-Quran ini bertujuan untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita ini mengharapkan dengan Al-Quran yang kita ini muliakan ini dapat membawa rahmat, syafaat dan keberkatanlah kepada ke bawah dunia Yang Maha Mulia. Masya Allah, itulah yang kita ni doakan sebetulnya ya. Jadi mungkin soalan seterusnya kita boleh tujukan kepada Puan Diana ya, iaitu melalui ciri-ciri yang diterangkan tadi, dapat kita ni bayangkan Mushaf Nurul Iman ini merupakan mushaf yang bersaiz agak besar. Jadi bagaimanakah proses penulisan dan penyerahan Mushaf Nurul Iman dibuat? Silakan. Berdasarkan daripada buku terbitan Urus Setia Pengurusan Mendatangkan Mushaf Nurul Iman, Jawatan Kuasa Kerja Pesambah dan Cenderamata menyatakan bahawa seorang penulis Al-Quran daripada Pondok Pesantren Al-Asyariah Wonosobo, Indonesia telah menghasilkan sebanyak 4 naskah Mushaf Al-Quran Akbar yang besar semenjak tahun 1994 Masihi lagi. Beliau menghasilkan karyanya dengan tulisan tangan menggunakan alat-alat tradisional dalam keadaan suci, yakni berwudu, tidak berhadas dan berpuasa, dan di setiap kerja penulisan dimulakan dengan solat hajat 2 rakaat untuk mempermudahkan penulisan beliau. Jadinya Mushaf Nurul Iman adalah Mushaf Al-Quran Akbar yang kelima. Pihak Jawatan Kuasa Pesambah dan Cenderamata Daerah Brunei dan Muara Negara Brunei Darussalam bekerjasama dengan Universiti Sains Al-Quran Wonosobo UNSIQ Indonesia untuk menyiapkan penulisan Mushaf Al-Quran Akbar yang kelima ini yang diberi nama Mushaf Nurul Iman bagi menyesuaikannya sebagai pesambah. Penulisan Mushaf Nurul Iman ini juga bermula ditulis pada hari Nuzul Al-Quran, iaitu pada 17 Ramadan 1426 Hijrah bersamaan dengan 21 hari bulan Oktober 2005 Masihi. Dan pada 5 Julai 2006 Masihi, Mushaf Nurul Iman telah selamat sampai di negara Brunei Darussalam dan diteruskan dengan majlis kesyukuran dan pembacaan ikrar taat setia kehadapan majlis Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah-Duli yang ke-60 tahun. Jadinya lepas itu kemudian Mushaf Nurul Iman dibawa ke Jabatan Percetakan Kerajaan untuk membubuh warna emas di tepi mushaf berkenaan. Sebelum ini, Mushaf Nurul Iman dipamerkan di Balai Khazanah Islam. Mushaf Nurul Iman pernah ditempatkan dan dipamerkan di Jabatan Mufti Kerajaan. Dan kini mushaf masih lagi dipamerkan di ruang legar di hadapan pintu Galeri 1 di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Jadi dapat dibayangkan juga dari segi apa gambar-gambar telah dikongsikan tadi ya, proses penulisan
ramai yang terlibat sebenarnya, dan juga memang kalau kita lihat dari segi ukurannya pun memang besar. Jadi ada penonton kalau tadi cuma hanya dapat membayangkan saiz saiz yang dikongsikan tadi, tapi lebih nyata lagi apabila tadi berpeluang untuk menghadirkan diri ni barangkali puan melihat sendiri ni orang dengan mata kita ni mushaf ini. Jadi nanti akan kami tanyakan juga macam mana cara untuk tadi untuk tadi sama-sama dapat menghadirkan diri ke Balai Khazanah. Tapi untuk soalan berikutnya, apa kata tadi berbalik semula kepada Puan Izzah mengenai dengan kalau boleh ditanyakan lebih mendalam lagi barangkali mengenai dengan Mushaf Nurul Iman ini, apa keistimewaannya Mushaf Nurul Iman berbanding dengan koleksi mushaf yang terdapat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah? Silakan Puan. Siapa ni, Izzah ataupun Diana? Diana, okey, silakan. Mushaf Nurul Iman ini merupakan salah satu koleksi mushaf yang sangat istimewa di Balai Khazanah. Kerana ianya merupakan mushaf tulisan tangan yang mana namanya ditulis dengan khat jawi pada kulit mushaf. Kulit mushaf sebelah dalam, hadapan dan juga di belakang dihiasi dengan kain songket turunan Brunei iaitu silubang bangsi dan bunganya bernama bunga mekar kembang. Selain dari itu, Mushaf Nurul Iman mempunyai berbagai reka hias dan salah satunya merupakan berbentuk kubah masjid. Kubah masjid ini melambangkan kesepakatan rakyat ke-44 daerah bagi menyembahkan Mushaf Nurul Iman dengan mengharapkan rahmat, berkat dan juga selamat daripada Ilahi. Dan padanya juga terdapat reka hias payung panji-panji diraja. Dan juga muka surat khas berwarna kuning dengan lambang peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Seterusnya, lembaran di akhir mushaf khas bagi perutusan pesambah dari rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Manakala doa di akhir mushaf mengandungi kalimat Sultan kasihkan rakyat dan rakyat kasihkan baginda. Sebagai tambahan, kotak dan rehal juga dibuat khas bagi penempatan Mushaf Nurul Iman. Masya Allah. Itulah sebetulnya kalau kita ni melihat dari gambar sendiri pun kita ni sudah rasa terpegun. Tadi tidak sabar sebenarnya kalau kita ni dapat melihat secara dekat, secara bertempanan lagi Mushaf Nurul Iman ini. Jadi soalan seterusnya ingin saya tujukan ya kepada Puan Izzah ya. Sememangnya Mushaf Nurul Iman ini sudah berusia 19 tahun ya. Jadi bagaimanakah cara pihak Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam menjaga dan memelihara Mushaf Nurul Iman tersebut? Okey, jadi bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi sememangnya memainkan peranan penting dalam memantau dan memelihara bahan-bahan koleksi yang terdapat di Balai Khazanah Islam. Oleh itu, bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi ini akan sentiasa memantau suhu udara, kelembapan udara dan intensiti cahaya bagi setiap bahan, kerana setiap bahan itu memerlukan suhu dan kelembapan udara serta cahaya yang sesuai dan optimal untuk sesuatu bahan itu stabil dan tidak mudah rosak. Jadi selain memantau kondisi bahan, bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi juga akan sentiasa mencuba untuk memelihara bahan dari sebarang kotoran seperti debu dan habuk, serta menjaga ianya dari terdedah dengan binatang-binatang perosak seperti serangga. Oleh itu, kabinet kaca yang tertutup digunakan untuk menyimpan dan mempamerkan bahan bagi keselamatan bahan dan juga bagi mengelakkan para pengunjung daripada menyentuh bahan artifak yang dipamerkan. Jadi kenapa ianya penting bagi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk memelihara bahan-bahan koleksi ini ialah antara sebabnya ialah kerana sebilangan koleksi yang terdapat di Balai Khazanah Islam ini merupakan artifak yang berumur lebih dari 100 tahun dan ianya diperbuat daripada bahan yang mudah rapuh dan rosak. Jadi sememangnya peranan bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi untuk mengekalkan kondisi asli bahan tersebut yang mana ianya merupakan boleh berpotensi lah untuk menjadi tarikan para pelancong dari luar negara yang mana secara tidak langsung juga dapat menyumbang kepada industri pelancongan negara. Selain itu juga bahan artifak yang terdapat di Balai Khazanah Islam ini
telah menjadi bukti kukuh dan rujukan kepada sesuatu era atau peristiwa bersejarah yang terjadi di negara Brunei Darussalam. Jadi dengan memelihara bahan ini secara tidak langsung dapat mengekalkan identiti negara dan memupuk semangat patriotisme. Yang mana contohnya sekarang ini di Balai Khazanah Islam kami mempamerkan manuskrip Hukum Kanun Brunei dan buku perlembagaan Brunei pada 1995 Masihi. Dan juga di Galeri 6 pada masa kini kami mempamerkan manuskrip Sultan Ahmad Tajuddin iaitu Sultan Brunei yang ke-27. Ya, selain itu juga bahan koleksi manuskrip adalah bahan yang berjumlah tertinggi di Balai Khazanah Islam, yang mana manuskrip ini terdapat dalam bahasa Arab, bahasa Melayu Jawi, bahasa Parsi, dan juga manuskrip ini terdapat dalam pelbagai bidang ilmu, terutamanya bidang ilmu agama Islam lah. Jadi manuskrip ini pentinglah untuk dipelihara kerana ianya boleh dijadikan sumber penyelidikan bagi pengkaji-pengkaji. Jadi sekiranya ada pengkaji-pengkaji di luar orang yang berminat untuk menjadi penyelidik di Balai Khazanah Islam, sememangnya kami mengalu-alukan dan bolehlah melayari di laman sesawang kami lah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Mungkin boleh dikongsikan apa laman sesawang yang dapat? Laman sesawang kami adalah www.bkishhb.gov.bn. Jadi laman sesawang telah pun dikongsikan, dan terima kasih atas pengongsian tadi, dapat dipelajari juga dari segi cara penjagaannya memang cukup teliti sekali, dan juga dikongsikan kenapa kita ni harus menjaga manuskrip-manuskrip dan juga artifak-artifak yang terdapat di Balai Khazanah. Dan soalan berikutnya ingin tanyakan ni kepada Puan Nurdiana. Kalau boleh dikongsikan ni Puan, mungkin harapan daripada pihak Balai Khazanah barangkali. Okay. Sesuai dengan misi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah sendiri untuk menjadi sebuah pusat sehenti destinasi pelancongan Islam ataupun one-stop Islamic tourism destination, setentunya bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi berharap agar lebih ramai lagi orang awam, apatah lagi pelancong luar negara untuk mengunjungi Balai Khazanah Islam sebagai destinasi lawatan untuk mengalami sendiri pengalaman melihat koleksi peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Di samping itu, lawatan dari orang ramai secara langsung dan tidak langsung itu setentunya dapat menghargai usaha Balai Khazanah Islam dalam mengumpul dan menyimpan serta memelihara khazanah warisan Islam pada era-era yang tertentu. Mungkin kalau boleh tanyakan ni sebagai penutup di atas kebertasan waktu ni, Nisa, banyak sebenarnya kalau ditanya ni, Nisa. Tapi mungkin untuk penutup barangkali Puan ramai yang menonton hari ini mungkin tertarik dengan perkongsian tadi hari ini, ingin melihat sendiri, ingin pergi sendiri merasai pengalaman berada di Balai Khazanah. Kalau boleh dikongsikan bagaimana cara untuk orang ramai, orang awam, penonton Rampai Pagi khususnya mendapatkan maklumat lanjut ni Puan, silakan. Okay. Untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut mengenai dengan harga tiket, waktu operasi, etika pakaian, penonton bolehlah melayari laman Instagram @bkishhb.bn ataupun melayari laman Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah ataupun melayari laman sesawang rasmi Balai Khazanah Islam iaitu www.bkishhb.gov.bn. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh kongsikan sekali lagi, mungkin ada penonton kita ni kurang mendengar ya. Laman Instagramnya adalah BKI. Laman Instagramnya adalah @bkishhb.bn. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, bkishhb.bn merupakan laman Instagram, manakala laman Facebook pula Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nurdiana Rashkina Rono binti Abdullah dan Puan Hakimah binti Haji Ramli atas kesudiannya untuk datang ke studio Rampai Pagi pada hari ini. Ya. Sebelum kita menutup segmen wawancara kita hari ini, mungkin boleh dikongsikan ni Puan, diterangkan mengenai dengan poster yang tertera sekarang ni Puan.
Untuk makluman orang ramai juga, bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini, Balai Khazanah Islam akan ditutup pada hari pertama bulan Ramadan, Ya. tertakluk kepada keputusan Ru'yah Hilal Ramadan bagi tahun 1445 Hijrah. Adapun waktu pembukaan galeri pameran Balai Khazanah Islam sepanjang bulan Ramadan adalah pada jam 9 pagi hingga 3 petang, manakala kaunter tiket akan dibuka pada jam 9 pagi hingga 1 petang sahaja. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsinya Puan. Dan rasanya ada lagi maklumat yang ingin dikongsikan ni Nisa? Ya. Mengenai dengan ini Puan, mungkin boleh diterangkan? Ini adalah waktu pembukaan. Waktu pembukaan galeri pameran dan kaunter bagi pada bulan Ramadan ya Puan, pada tahun 1445 ataupun tahun 2024 Masihi. Baiklah, kami daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-duanya atas perkongsian hari ini mengenai dengan Mushaf Nurul Iman di segmen Khazanah Cendekiawan Islam. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Nordiana Rashkina Rono binti Abdullah dan juga Izzah Hakimah Haji Ramli. Kedua-duanya merupakan pegawai pameran iReady. Terima kasih kedua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.